Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah rezeki kita bersama dengan Ustazah. Dan saya ingatkan kepada diri sendiri dan juga semua, insya-Allah kita semua sentiasa cintakan ilmu hinggalah ke akhir hayat kita. Teruslah menuntut ilmu untuk kita mencari bekalan hidup kita, dan kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita semua ini nak berada di atas jalan yang lurus, insya-Allah. Dan saya bagi pihak tuan rumah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Asma Harun kerana sudi berada di Masjid Banggodonas pada petang ini bersama dengan kita, dan insya-Allah kita lapangkan fikiran kita untuk mendengar ilmu pada petang ini. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada jawatankuasa masjid, terima kasih kepada semua yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Ustazah Rasulullah di atas ucapan sebentar tadi. Sebelum tu saya tak mau cakap tahu dah mari belakang ni nak dengar Ustazah semak cakap tu sambil-sambil tu sebelum tu kita niat dulu. Ada dah depan tu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Tu dapatlah pahala i'tikaf. Okey, insya-Allah sama-sama dah. Okey. Sebelum saya menjemput Ustazah, sukalah saya baca sedikit biodata Ustazah. Ustazah merupakan pendakwah bebas yang mula bergerak aktif sejak tahun 2019. Bergerak aktif dalam dunia dakwah dan merupakan seorang usahawan, merangkap pengarah Hijrah Empire Group Sendirian Berhad, memiliki 12 anak syarikat, penaung kepada Yayasan Al-Hijrah dan juga penaung dan pengasas kepada NGO Sahabat Amal Care. Sahabat Amal Care giat melaksanakan aktiviti dakwah misi-misi kemanusiaan. Lepas tu Ustazah merupakan anak kelahiran Negeri Terengganu, merupakan isteri kepada Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya, dan dianugerahkan 7 orang cahaya mata, insya-Allah. Okey, untuk hari ini saya mempersilakan Ustazah Asma Harun untuk menyampaikan ceramah berkenaan dengan bulan Syaban, bersediakah kita. Okey, hari ini 11 Syaban dah. Jadi kita sama-sama nanti kita nak puasa dah. Jadi kita sama-sama dengar. Adakah kita ni dalam bulan Syaban ni kita bersedia dah ke untuk menghadapi Ramadan, insya-Allah. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut-lembut organo deh. Macam nak makan tengah hari belaka ni. Ke sebab makan tengah hari lah jadi gini ni. Jadi mari ngatur. Kalau kat rumah tak ada aircon, mari sini tiba rasa macam sejuk. Ada aircon ke? Tak ada kan? Ada? Oh, ada aircon. Jadi kena tutuplah pintu tu deh. Nanti keluar pula ni. Jadi kalau nampak orang sebelah tu macam nak tumbang, sebenarnya duk zikir tu. Nampak jaya kan dulu kan zikir kan gitu kan, gerak. Masya-Allah. Okey, masya-Allah, alhamdulillah. Kita beri salam sekali lagi dah. Kita jawab macam cukup makan lah. Ni macam kita ni nak buat kutipan derma untuk orang yang tak cukup makan, tapi nampak sini macam tak cukup makan, sebab salah pula nak buat. Apa ni, ada pihak penganjur minta lancarkan ni untuk kutipan nak hantar kepada tempat-tempat orang tak cukup makan. Sebab salah pula nampak ni. Okey, kita test lagi sekali wisalah ni. Jawab mangat sikit, mensyukuri nikmat Allah. Salam tu berinya adalah sunat yang dituntut. Menjawabnya adalah wajib. Wajib jawab. Subhanallah. Salam tu sendiri doa. Besar sangat pahala beri salam, jawab salam tu besar sangat pahala dia.
Pahala beri dan jawab salam ni sampaikan Nabi kata, barang siapa yang memberi salam apabila gini, Nabi sebut gini, Nabi pesan kepada sahabatnya yang bernama Anas bin Malik, wahai Anas, apabila kamu bertemu dengan keluarga ataupun bertemulah dengan siapa-siapa, maka ucapkanlah salam. Nescaya kamu dan seluruh ahli keluarga ataupun orang yang kamu beri salam tu akan dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni sebab benda yang kita semua sebut-sebut, benda yang bila kita sebut macam mudah, rahmat, rahmat, rahmat. Tapi benda paling mahal dalam dunia ni rahmat Allah lah. Kalau kita kata ada kereta tu mahal 1 juta lebih, rahmat Allah lagi payah nak beli. Ramai orang boleh beli kereta 1 juta lebih. Kalau kata rumah ni paling mahal kat Terengganu, 20 juta harga rumah, rahmat Allah tak boleh beli dengan 20 juta. Sebab siapa yang dapat rahmat Allah, dia dapat syurga Allah. Itu disebut dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada seseorang pun daripada kalangan kamu yang boleh selamat daripada api neraka melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat tu bertanya, adakah termasuk kamu ya Rasulullah? Rasul kata, ya, termasuk aku, termasuk saya. Kalau bukan kerana rahmat Allah, maka kita semua tidak boleh selamat daripada api neraka, tak boleh masuk syurga. Bukan sebab ilmu, bukan sebab keturunan, bukan sebab amal soleh, bukan sebab kita banyak buat baik kita boleh masuk syurga Allah. Tetapi semua amal ibadah dan amal soleh membawa, menuju dan menjemput rahmat Allah. Kalau orang kata, dah baik tak payah beramal, sebab masuk syurga bukan dengan amalan, dengan rahmat. Tapi mana mungkin nak dapat rahmat Allah kalau bukan melalui amalan. Seperti yang kita buat petang ni, kita hadir ni, apa yang kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit, apa sajalah yang terlibat dalam proses kita mari, sama ada penganjur ke ataupun yang hadir, semua itu menjadi sebab untuk dipandang oleh Allah. Hamba-Ku ni walaupun baru tahu last minute, pagi tadi baru tahu, dia ejah juga mari. Allah perhati belaka, semua orang yang mari ni ada kesusahan masing-masing, betul tak? Siap balah dengan tok laki ada kok. Tok laki baru kabur, baru dah ingat kabur last minute. Asal nak masuk ni tak jadi sebab nak pergi kuliah ni. Oh, tak apa kita dah masuk dah hari ni. Kita ada program besar ni. Tak tahulah, mungkin ada balong anak kot. Sebab tu gosok comel-comel anak pergi duduk pula atas tudung. Macam-macam cerita kita tak tahu ni. Kalau tanya seorang-seorang semua ada cerita belaka ni. Tapi begitulah. Apa yang kita lalui, susah atau senang, senang kita syukur, susah kita sabar. Maka semua itu menjadi penilaian dan menjemput pandangan Allah dengan rahmatnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Banyak pengumuman tu. Boleh. Sini. Okey. Kena segur sikit lah. Kan tak jadi pengumuman ni. Okey. Duduk tegak belakang. Tegakkan badan. Tegakkan. Tarik nafas. Macam dah ikhlas je tegakkan badan. Tarik nafas, tahan. Lagi saya kata dok lepas, jangan lepas. Okey, 1, 2, 3, tarik. Tahan. Lepas. Syukurlah boleh lepas tu. Sebab kalau mati memang tarik, tak lepas dah. Tak ada nafas. Allahu Akbar. Sekali lagi tarik. Tarik betul-betul, ada tarik ni. Tahan. Boleh tak seminit tahan. Jangan suka. Tahan. Lepas. Ada yang macam yelah, segar sikit insya-Allah. Kita tahan tu semua, kita tahan. Biar gas oksigen kan. Duduk masuk molek, duduk tahan dalam kepala tu. Kita tarik dengan hidung, kita lepas ke mulut. Last kali dah. Tarik dalam-dalam gitu. Tarik dalam-dalam. Tahan. Lepas.
Ucap Alhamdulillah. Sebenarnya ada teknik. Tarik dalam berapa saat, tahan dalam berapa saat, lepas pula berapa saat. Jangan lepas kelang kabut. Tu macam nak marah ustazah ni sampai 3 kali kena buat. Sebenarnya bila kita macam penat sangat, macam stres, macam tengah nak marah, macam geram, macam, tapi kita nak kena ubah secepat emosi kita, kita kena buat teknik tu. Tarik pun saya tak ingat berapa saat, tapi bukan tarik bukan gitu. Tarik tu perlahan, tahan dalam hati, mungkin zikir ke Allah kan. Lepas pun bukan mengejut, perlahan. Contoh kita kan, tetamu nak mari, kelang kabut ni macam nak raya, padahal tetamu dok tengok pun kat atas, tapi semua dok kerah belakang anak tu, sawan tu, situ, sini. Tetamu pun siapa baru lepas marah-marah nak ubah ni emosi ni, kita pun okey, nak emosi senyum ni, nak buang ni emosi yang tadi tu tengah kelang kabut semua tu. Benda tu lah yang selalu saya lalui. On the way tadi tu macam-macam benda tegang berlaku. Kok telefon lah, sebab banyak benda nak urus kan. Kejap urus tu, kejap urus ni, cek ni. Lepas tu kan bila sapa tu, ya Allah sambung lagi. Lepas tu staf kata ustazah kena turun dah, majlis kena mula dah. Lepas tu tarik dulu nafas, tahan, lepas tu lepas. Sebab nak tukar ni emosi ni. Betul tak kita orang puang sokmo bertukar-tukar emosi? Tapi ada tahap umur semua dah cool relax dah. Umur 50, 60 tenang, heret je kaki tu bila jalan. Sereh kita kata tenangnya jadi mokcik ni. Padahal kita dah tahu mokcik ni banyak dah ujian dia lalui. Sebab tu dia boleh jadi tenang macam tu. Padahal dah habis ke ujian dia. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita nak pergi salam ni ceritanya. Okey, semua bersedia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barulah rasa macam ada orang comel-comel belakang. Masya Allah, mani-mani, wajah-wajah bakal bidadari di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wanita-wanita yang solehah bidadari di syurga, dan perhiasan dunia yang terindah, insya-Allah. Muslimin muslimat, terima kasih banyak kepada penganjur kita Persatuan Kebajikan Wanita Mawaddah Dun Buluh Gading, pendeknya Wardah. Siapa ahli persatuan ni, angkat tangan. Ahli persatuan Wardah ni, Persatuan Kebajikan Wanita Mawaddah Dun Buluh Gading ni. Siapa ni ahli persatuan Wardah ni? Wardah maksudnya bunga. Jadi ada 2-3 orang je ni ustazah. Jadi semua ni lah bawah hama. Maksudnya sebelum balik semua wajib jadi ahli persatuan ni. Boleh ke boleh? Oh, saya bukan Buluh Gading. Masya Allah, ada cikgu Zainab. Masya Allah, ada cikgu Zainab. Jangan nusuk cikgu. Lepas tu siapa sebelah tu? Anak cikgu? Ya, syuhada ada, Masya Allah. Ni memang ustazah saya masa sekolah rendah, Cikgu Zainab. Cikgu saya sekolah rendah, ustazah dan cikgu. Ada lagi tu. Bayangkan ya, saya ni dah tua dah, tapi cikgu dengan ustazah saya dah tua-tua. Rasa macam pelik. Saya tahun ni umur 40. Saya tengok ustazah saya, cikgu, muka sama macam dulu. Subhanallah, hebat sebenarnya para guru yang mengajar di Darut Taqwa. Beberapa dar ni, keikhlasan mereka mengajar luar biasa. Orang zaman ni tak boleh jadi cikgu-cikgu macam zaman dulu dan sampai sekarang. Dengan gaji yang sangat rendah, dan dia boleh istiqamah dengan anak yang ramah, tapi Allah beri rezeki tak pernah, maksudnya sentiasa cukup, anak-anaknya baik-baik, keluarga yang bahagia, itulah Allah beri kot lain. Masya Allah. InsyaAllah moga Persatuan Wardah ini akan berkembang menjadi satu persatuan yang kuat dan menaungi ramai para bunga-bunga Wardah ni, para wanita. Terima kasih kepada MC Saudari Nurul Syakirah Said. Terima kasih pembaca doa Ustaz Anwar Saleh. Baca ke doa tadi? Kita skip
Terima kasih kepada Ustaz Haji Zakaria Muda, pengerusi masjid, Ustaz Anwar Saleh, imam masjid, dan yang kita hormati dan kita muliakan Ustazah Tuan Roslina Tuan Sulaiman yang buat ucapan aluan tadi, iaitu isteri kepada YB kita yang berhormat Adun Buluh Gading merangkap ketua muslimat masjid ni, muslimin-muslimat yang hadir semua. Dan yang kita muliakan Ustazah Tuan Roslina ni merupakan penaung Persatuan Kebajikan Wanita Mawaddah ni, merangkap isteri YB kita. Dan YB ni pun saya kenal sangat. YB kita ni maksudnya pernah mendapat sentuhan didikan daripada YB. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita ni dan yang menonton secara live di FB dan juga di TikTok, Capur 2 ni dalam 2 bulan lebih kurang. Saya sebenarnya kejut dengan kehadiran tengah hari ni, sebab ini satu program yang tak diwawarkan pun melalui FB. Dan betul tak dapat bahan ni last minute? Berapa hari? 2-3 hari ni? Ke lama dah? Bila? Tahu bila? Pagi tadi? Mari, ada yang mari kena paksa ke kerana mari ni? Program ni confirmnya agak lambat. Ada sebab-sebab tertentu. Program lain kita dah heboh lama dah. Daripada 2-3 minggu sebelum ni kita tolong hebahkan di FB, di page. Lepas tu poster dah mula diedarkan. Tapi program petang ni, tengah hari ni di sini agak lambat sikit. Dan saya sendiri memang kata tak apalah kalau tak ada orang pun. Berapa orang pun alhamdulillah, syukur. Terkejut. Tahniah pada Ustazah Faridah kita. Saya bersama Ustazah pengurusi balik umrah Kelang Kabut dengan musyarak itu ini. Lepas tu alhamdulillah saya tahu Ustazah Faridah memang kerja kuat sungguh-sungguh. Gitulah dulu masa Darul Taqwa. Dan apa yang Ustazah usahakan dengan timnya sangat mengagumkan, cepat dari segi laju lagi daripada internet ni. Tak tahu you guna saluran mana ni, rumah ke kerana wallahu alam. Alhamdulillah. Okey, pada petang ni kita nak kupas dan kita hanya ada masa lebih kurang setengah jam lagi, pukul 4. Lebih kurang pukul 4, paling lambat pun 4.10 lah kita kena berhenti. Tak apalah, kurang-kurangnya kita boleh. Apa yang kita nak bincang iaitu berkenaan dengan kelebihan bulan Syakban yang kita berada sekarang. Kita beri sikit perhatian, kita cari ilmu berkenaan dengan kelebihan bulan Syakban. Kalau kita tak kenal bulan Syakban dan tak tahu kelebihan, kita tak akan mencintai pun bulan Syakban ni. Dan dia akan berlalu begitu saja tanpa kita dapat ganjaran yang Allah sediakan khusus untuk bulan Syakban. Bulan Rejab ada kelebihannya, bulan Syakban ada kelebihannya, bulan Ramadan ada kelebihannya. Jangan sebab kita duduk nampak ke Ramadan yang kita duduk diwawarkan tu, memang ceramah Ramadan, sampai kita terlepas kelebihan bulan Syakban. Okey, apa saya tak boleh nak lebih. Sebenarnya pukul 5.30 saya kena naik kapal terbang balik ke Kuala Lumpur. Ada malam ni program, ada majlis. Habis program malam ni dijangka pukul 12 habis. Pagi esok lepas subuh, sebelum subuh lagi pergi ke airport, bertolak semula ke sini. Sebab pagi besok kan ada ceramah. Saya tak ingatlah mana pagi esok. Di Marang. Kat Marang. Masjid apa tak tahu? Masjid di Marang. Dek, mungkin lepas ni boleh bagi kat Ustazah poster yang kamu print. Okey, esok ni di Masjid Haji Ibrahim, Kampung Rurendang, Marang, Terengganu. Anda ini Ramadan terakhirku. Mungkin lepas ni awak print terus je dah. Print satu. Okey. Sebenarnya dalam minggu ni 3 kali. Hari Isnin mari besok. Lepas tu petang hari Ahad mari besok. Petang Isnin balik mula Kuala Lumpur. Lepas tu petang Isnin balik Kuala Lumpur. Hari Selasa mari sini mula besok. Lepas tu ceramah sampai Rabu kami, patah balik mula, lepas tu mari mula. Memang nampak macam Kelang Kabut lah. Kalau orang tanya, gana Ustazah uruh masa? Banyak sangat nak uruh. Uruh dengan Kelang Kabut jawapannya. Kita tak boleh nafi. Ustazah Faridah Kelang Kabut tak? Memang Kelang Kabut. Simbol macam-macam tak? Benda tu nak buat, benda nak buat. Walaupun Kelang Kabut, tapi terurus. Tak apalah.
Suri rumah kelang kabut tau. Kadang tu kaki, tangan semua guna. Ya mungkinlah sampai pergi kat umur tertentu duk kelang kabut dah. Masa anak kecil dulu kelang kabut tau. Duk kelang kabut tau. Anak okey je belaka. Alhamdulillah. Berapa orang anak kak? 5 anak pula okey-okey. Masya Allah. Rezeki lah tu. Kalau saya rasa kelang kabut, nak jalan kelang kabut, nak pergi sekolah kelang kabut dengan 7-7 orang tu, balik sekolah kelang kabut. Maksud saya ialah, kita, kalau orang tanya saya, macam mana Ustazah nak urus molek, comel, saya kata saya rasa hidup saya pun kelang kabut, huru hara juga. Tetapi yang paling utama, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Lelah, bekerja-kerja, itu adalah, saya rasa macam begitulah setiap hari berlalu. Sebab dengan 12 anak syarikat, dengan NGO, dengan sekian-sekian nak urus itu, urus ni, tetapi tak berniat untuk berhenti, nak stop mana-mana, tak berniat. Yang mengharap adalah pertolongan daripada Allah. Dan saya percaya sebab Allah banyak membantu urusan sekian-sekian, Allah datangkan manusia-manusia yang tepat untuk membantu. Dan ia akan berlalu juga kelang kabut itu dengan kematian kita. Kita akan berhenti dengan kematian. Masa itulah baru berhenti betul-betul. Allahu Akbar. Dan antara amalan untuk kita dapat pertolongan Allah setiap hari, yang selalu saya share, zikir rahmat itulah. Siapa yang pernah dengar dah tentang zikir rahmat ni? Angkat tangan. Zikir rahmat. Siapa yang biasa dengar saya sebut zikir rahmat, zikir rahmat? Angkat tinggi. Siapa yang tahu pasal zikir rahmat? Kak Lia. Zikir rahmat Kak Lia. Angkat tangan Kak Lia. Masya Allah. Maksudnya tak ramai mana yang tahu. Saya boleh sebut sebagai mukadimah lah hari ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, bukan 10, 100 kali sehari. Sama ada nak baca asing-asing ataupun baca sekaligus waktu pagi, tu yang terbaik zikir tu. Nabi SAW bersabda, ia adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, akan diberikan ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba, dan akan diberikan kebaikan dalam hari tersebut sebanyak 100 kebaikan. Saya tunjuk 10 sebab tak ada jari 100. 10 kali 10, 100 kebaikan dalam satu hari, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis, sama ada dalam bentuk bisikan ke, tipu daya ke, hasutan ke, gangguan dari segi sihir, apa sahaja gangguan yang dijayakan oleh jin, syaitan, iblis ni. Dan Nabi menyudahkan hadis tersebut, tidak ada amalan yang lebih baik seseorang itu daripada membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Maksudnya sekurang-kurangnya berapa? 100 kali. Tapi ada orang yang beramal juga dengan baca selepas subuh, sebab itu pun ada hadis yang lain. Barang siapa selepas solat subuh, sebelum dia mengubah posisi, maksudnya dia bukan duduk dalam keadaan yang sama lagi selepas dia solat, keadaan sama lagi tahiyat, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kadang ada yang tambah apa? Hayyul qayyum. Tambah apa? Ada satu perkataan tu, yuhyi wa yumit wa huwa ala. Dalam dua-dua hadis tak ada perkataan yuhyi wa yumit. Terus saja lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sebab dah terbiasa, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala, tak ada masalah, teruskan, tak ada masalah. Cuma bila kita tak baca tu pun sempurna, sebab dalam hadis Nabi tak ada kalimah yuhyi wa yumit. Hadis yang menyatakan tentang 10 kali baca zikir ini lepas solat subuh, kalaupun kita tak boleh semayang sekalipun, kita boleh baca, tak ada masalah. Baca 100 kali pun tak ada masalah sebab ia zikir.
Nabi kata diberikan kepadanya 10 kebaikan, dilindungi daripada 10 kejahatan, dilindungi daripada gangguan jin syaitan dan iblis. Maksudnya samalah. Tapi dia tak dijanjikan ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba, dia tak ada. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, kita sebut sama-sama, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali sehari. Banyak ke sikit? Sebut salah nak jawab Ustazah. 3 pun panjang dah rasa. Ni 100 tak tahulah. Mula-mula rasa banyak, tapi biasa buat, kita akan rasa 100 tu sekejap dan kita akan tambah-tambah lagi. Ganjarannya apa? Umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Bebas seorang hamba abdi, pahalanya banyak mana? Itu hadis Nabi yang lain. Hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka. Itu kalau seorang hamba. Baca zikir ni 100 kali, ibarat seperti 10 orang hamba dibebaskan. Zaman sekarang tak ada orang hamba yang nak dibebaskan, tak ada. Siapa yang memusnahkan ataupun yang melupuskan sistem hamba? Islam. Bila Islam datang, Nabi SAW memberikan saranan melalui hadis Nabi tentang kelebihan membebaskan hamba. Berebut sahabat nak bebaskan hamba. Bila berlaku je sesuatu pelanggaran syariat, kafarahnya bebaskan hamba. Akhirnya hamba tak ada. Sebab itu pahala bebaskan hamba, kita umat akhir zaman kita tak ada dah peluang. Tapi baca zikir ni 100 kali, ganjarannya seumpama membebaskan 10 orang hamba, bukan seorang. Kemudian diberikan 100 kebaikan. Saya nak tanya, kalau mokcik-mokcik nak senarai 20 kebaikan yang kita nak hari ni, pun kadang kita tak boleh nak senarai. Nak sehat, nak kuat, nak comel, nak kurus, nak apa lagi? Nak nampak awet muda, nak boleh. Kebaikan apa kita nak? Nak makan sedap, nak tidur sedap. Benda buat kita nak dilindungi daripada bahaya sekian-sekian. Kita sendiri pun tak boleh nak senarai, apa lagi nak senarai 100 kebaikan. Tapi Allah Maha tahu. Allah tahu apa kebaikan yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Dan Allah akan melindungi pada 100 keburukan. Kita pun tak boleh nak senarai keburukan apa buat kita nak Allah lindung. Boleh-boleh 10 je senarai. Tak boleh kena sihir, tak boleh jatuh, tak boleh aksiden, tak boleh sakit, contohlah. Tapi Allah akan lindungi daripada 100 keburukan. Dan Allah lindungi daripada gangguan. Musuh utama kita adalah syaitan. Takut-takut kita dok sedar, kita jadikan setan ni kawan kita, bukan musuh. Dok berkawan molek sampai setan kata nanti Ramadan aku kena belenggu mung lah ganti tempat aku. Sebab tu kita akan jumpa bulan Ramadan pun kalau wahai ngopak tu, ngopak macam. Lepas habis je majlis tadarus, ngopak lalu kepada ketua tadarus tu. Gerang rasa. Apa lagi pilih mokcik buat baca slow-slow sangat, lambat kita sudah. Dalam grup tadarus kan adalah yang slow sangat baca. Sebab dia lah kumpulan kita jadi slow. Apalah. Patutnya mokcik ni tak payah tak apa, biar dia dengar je. Sebenarnya boleh je kita jadang. Mana yang baca slow sangat tu, sampai masing-masing dah tukar macam tak ada arah dah. Kejap pusing sini, pusing sini. Boleh je makcik baca 2 ayat pun tak apa dah. Makcik tu pun tak puas hati. Dia pun syukur nak terima dia dalam grup tadarus. Nak tumpang juga orang lain yang boleh baca sedap. Kok makcik buat baca merangkak-merangkak tu pahala paling banyak. Sabar dengan air muka orang, dok senang dengan dia. Buat baca sedap ni, masa baca mari naik lah macam Qoriah. Lepas tu tak ada salah pula, tak ada sebutir salah pun tak ada. Ui, bukan senang nak jaga hati, betul tak? Kita tak tahu siapa yang boleh pahala banyak masa tu dalam majlis tadarus. Tapi tadarus ni memang molek sangat. Itu memang amalan yang dibuat bulan Ramadan. Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Tadarus tu baca seorang-seorang, bacalah seorang-seorang. Tapi bila ada buat majlis tadarus, kena sertai, usaha sertai. Itu cara Nabi kita di bulan Ramadan. Antara kaedah menghidupkan
Al-Quran bertadarus. Kita baca, orang dengar, orang tu baca, kita dengar. Kita ngatuk ke apa tu nombor 2 cerita, tapi kita buat sunnah Nabi ni. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi zikir rahmat tu, kalau ibu-ibu muslimat, kalau kita boleh amal, lagi orang yang sibuk, bukan semestinya duduk congok habis, sambil-sambil kan tengah-tengah dalam kereta duduk ni. Cubalah habiskan. Bila dah biasa, kita akan merasakan banyak sangat urusan kita Allah berikan pertolongan. Walaupun urusan tu tak mudah, tapi ada pertolongan. Itulah kehidupan sebagai hamba, sentiasa merasakan memerlukan pertolongan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, tajuk kita ni pasal bulan Sya'ban. Sya'ban membawa maksud, kalau dari sudut bahasa Arab tu, Sya'ban bawa maksud berpecah-pecah. Ada yang berpendapat kerana pada ketika itu bangsa Quraisy terpaksa berpecah-pecah kepada beberapa kumpulan untuk mencari air di padang pasir. Ada pula yang berpendapat yang mahu maksud pemisah kerana Sya'ban adalah pemisah antara bulan Rejab dan juga Ramadan. Muslimat sekalian, Ramadan maksudnya panas membahang. Sebab bulan Ramadan berlaku kalau di cuaca di negara Arab, bulan Ramadan adalah bulan panas, antara bulan paling panas. Tapi dari sudut bahasa, tapi dari sudut maknawi, bulan yang panas membakar dosa-dosa. Jadi pada bulan Ramadan ini, kalau kita tengok, kalau kita duduk bawah panah, lepas tu akan gugur apa yang gugur kalau duduk bawah panah? Peluh lah gugur. Betul Ustazah. Ni sebenarnya sedar dah ni, duduk mana ni? Nampak tak lagi saya ni? Nampak saya? Nampak. Takut ada berada di alam lain. Mula-mula nampak lagi Ustazah, lama-lama apa jadi 2 Ustazah. Lepas tu langsung duk nampak dah Ustazah. Lepas tu koya dah. Kau apa ni, nak habis ni, duk tahan. Saya nampak ada berapa orang duk gini. Sebab baru lepas makan, kalau duduk rumah ni masa ni buat benda ni. Semua sepakat ulama tidur. Sungguhlah. Tapi kalau main telefon tak jadi ngantuk. Kau tengok TV tak jadi ngantuk. Ngantuk ni, baca Quran memang mudahlah mari ngantuk. Zikir lepas mayang tu dah nak habis, 33 zikir tu dah nak habis. Dan negara sambung. Berapa dah? Berapa kali gitu. Tapi kalau buka telefon je, berapa kita jadi gini? Berapa? Sebenarnya di antara tanda-tanda tubuh badan kita berat dengan maksiat apabila kita bukan penat, apabila badan kita lemah buat ibadah. Saya bukan kata ke orang lain, saya kata diri sendiri. Ini ahli ulama sebut, apabila badan kita diberatkan dengan maksiat, maka badan kita sangat lemah ketika melakukan ibadah. Bila mayang tarawih tu huyuh hayam kejap. Subhanallah, tak tahulah, kita tengoklah tarawih macam mana gigi. Lepas tu dia salah ke Tok Imam baca panjang. Masya Allah, lepas tu dia pun dalam hati tu esok dok mayang dah sini, Tok Imam sini panjang. Lepas tu dia pun dengarlah berita ada surah tu Tok Imam baca pendek. Allah semua. Penuhlah surah tu. Penuhlah masjid tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya ada jumpa seorang wanita bernama Hajah Aziziyah. Di Kedah saya jumpa. Mula-mula orang royak, lepas tu saya pergi jumpa sendiri. Sebab saya nak tanya betul-betul depan dia. Dia khatam Al-Quran 3 kali sehari. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kena kejut juga. Saya royak mula dah. Dia khatam Quran 3 hari sekali. Kena buat kejut lah. Ya Allah. 3 hari sekali khatam. Saya tanya, umur dia 60 lebih ke 70 lebih. Saya kata, Hajah, macam mana boleh habis 3 hari sekali khatam 30 juzuk? Sehari 10 juzuk, dia kata. Setiap kali waktu solat 2 juzuk. Betul lah. 2 jadi 10. Tapi maghrib kadang tak sempat. Mokcik sambung selepas isyak. Pastikan sebelum tidur mesti habis 10 juzuk.
Kita mungkinlah royak, dah tak ada kerja lain, dah kalau cukup awak benda. Ramai mana umur 60-70 bukan sibuk benda sangat dah apa, nak habis satu juzuk pun takkan mampu. Nak habis 10 muka surat, kadang 2 muka surat pun tak, semuka surat pun kadang terlepas juga. Saya tanya, Hajah tak mengantuk ke? Sebab saya baca banyak-banyak saya mengantuk. Ya Allah, baca WhatsApp berasak, baca Quran, ya Allah mari. Ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Cepat sadaqallahul azim. Dia kata, alhamdulillah, awal-awal dulu ngantuk, tapi sekarang Allah bagi. Dan dia boleh buat beberapa tahun lah. Sekarang Allah bagi, alhamdulillah, tak mengantuk. Bulan puasa, tak kena tekak. Tak, semua daripada Allah. Kalau kita fikir nak habis 2 juzuk bulan Ramadan, oh, dia boleh buat begitu bertahun-tahun. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Mata dia umur bukan 60 lebih, 75 tak silap. Mata jelas, tak pakai spek. Telinga jelas, wajah air muka bersih. Lepas tu saya tanya, macam mana Hajah boleh macam ni? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Oh, kena lagi. Memang betul. Nanti bulan Ramadan mungkin kita kena pasang niat dah daripada sekarang, nak khatam sekali ke 2 kali ke. Sekali ada cara, 2 kali ada cara. Malulah kita kalau masih lagi sampai umur sekarang duk menyesal lagi. Ramadan lepas tak berjaya khatam 30 juzuk. Ramadan lepas umur 50 dah ayat tu. Mula-mula semangat, masuk 10 Ramadan, 11 Ramadan dah mepeng dah. Masuk 10 yang terakhir lagi mencabar. Sebab agenda masa tu dah raya. Jadi yang hadir pada hari ini, kenapa ada bulan Rejab, Sya'ban? Kerana 2 bulan ini persiapan untuk hadapi Ramadan. Persiapan, semangat tu dah kena ada daripada sekarang. Kalau sahabat Nabi 6 bulan selepas Ramadan berdoa dengan Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Dan 5 bulan, 6 bulan sebelum bertemu Ramadan, doa bertukar, ya Allah, temukanlah aku dengan Ramadan. Kita ni kalau nak ceramah bab Ramadan sekarang, orang kata awalnya nak ceramah Ramadan dah. Ini baru berapa Sya'ban. Tetapi sahabat Nabi, para sahabat semua, orang alim, orang soleh dah buat persiapan untuk Ramadan daripada Rejab, Sya'ban, supaya bila masuk Ramadan betul-betul kita akan menghargai dan memanfaatkan setiap masa. Tuan-puan sekalian, kalaulah kita ni masuk pertandingan lumba lari, tapi persiapan kita adalah rehat kena cukup, makan cukup, tidur, makan cukup, rehat, makan, rehat, tidur, makan, rehat, tidur. Esok masuk je lumba lari, tak sampai separuh jalan mepeh dah kita. Persiapan lumba lari sebulan 2 bulan sebelum kena berlari, hari-hari berlari, hari-hari berlari, hari-hari berlari. Barulah bila masuk je ke landasan lumba lari tu, dia boleh berlari sampai hujung. Apa yang saya nak sampaikan, kalau kita ni nak start perih injing, nak khatam Quran bulan Ramadan, start 1 Ramadan, kita kata nanti kita akan start setiap hari 2 juzuk. Cayalah tak jadi. Dia kena bermula daripada sekarang. Hari ni waktu kita dengar ni, kita dah kena latih, dah cuba baca Quran setengah juzuk sehari dah pada. Baca banyak lebih daripada biasa. Itulah latihan supaya bila masuk bulan Ramadan nanti kita boleh perih lebih lagi. Ni kita duduk tunggu nanti 1 Ramadan kita start, 1 Ramadan kita start. Ramai mana yang mati seminggu sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan, sejam sebelum Ramadan mari, 1 minit sebelum Ramadan dia mati. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, tahukah kamu sekalian mengapa dinamakan bulan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW menjawab, kerana dalam bulan itu berkembanglah kebaikan yang banyak sekali. Kebaikan banyak berkembang di bulan Sya'ban. Kita rujuk lagi. Rasulullah SAW ditanya oleh Usamah ibn Zaid. Kita baca sama-sama hadis ni, boleh dah? Hadis Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara muslimat sekalian. Masya Allah. Itu Kak Rafqah ke? Bukan
Kan? Subhanallah, tak ada nampak muka sahabat tu macam muka sahabat. Okey, kau tengok tu betul ramai ni orang yang kenal ni, orang kampung ni ya. Masya-Allah. Itu muka Cikgu Nurlida ke? Betul Cikgu Nurlida. Masya-Allah. Pun sama cikgu. Muka cikgu tak berubah. Tak pun saya rasa Cikgu Nurlida makin muda daripada dulu. Wallahualam. Bukan saya kata dulu nampak tua dah. Kalau gitu dulu bukan awet tua ke kan? Ini cikgu matematik, cikgu sains, cikgu kan? Cikgu ngajar tu kan ke? Salah saya. Bahasa Melayu. Ya Allah, saya tak tahulah umur cikgu ustaz ustazah saya ni berapa Sebab saya 40 dah. Jadi 50 lebih. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Alhamdulillah Allah bagi ingat. Tapi ustaz ustazah, cikgu sekolah menengah saya dah ingat. Pensyarah pun saya dah ingat. Nak kabarnya sekolah rendah ni, wallahualam, boleh jadi guru-guru ni dia punya darjat martabat dia tu beza. Saya bukan nak beza-bezakan kedudukan guru dah. Tapi subhanallah, kau nak cerita masing-masing boleh tahulah macam mana guru-guru sekolah Darut Taqwa tu. Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita nak baca ni. Qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Semangat lagi dah. Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, mengapa saya melihat engkau tidak berpuasa pada mana-mana bulan seperti engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban? Baginda menjawab, di antara Rejab dan Ramadan, bulan Sya'ban merupakan bulan yang kebanyakan manusia lalai. Masa masuk Rejab hari tu, perasan tak? Kita macam tersentak. Dah Rejab dah, nak Ramadan dah. Bila kita tembus Rejab, kita mula rasa nak puasa dah dekat Ramadan dah. Kita mula ramai yang puasa sunat, buat amalan, sebab dalam Rejab pun berlaku satu peristiwa besar, Isra' Mi'raj, meriah ceramah ni. Rejab ni kita sambut sikit. Nabi kata ada bulan yang ada di tengah antara Rejab dengan Ramadan, iaitu Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Sebab manusia mula sibuk. Kalau perasan, kedai makan bulan Sya'ban lah paling meriah. Macam Ramadan tu tak boleh makan sebulan. Tengoklah seminggu sebelum, 2-3 hari sebelum, penuh kedai makan. Makan kat kita tak boleh makan dah. Macam lah tak boleh makan sebulan, padahal malam tu boleh makan. Macam lah lepas Ramadan tu tak boleh nak makan. Jadi bulan Sya'ban, kalau pengalaman saya masa kerja kerajaan dulu, masa kerja di Jabat dulu, hampir setiap hari dikejap bahagian ni buat makan. Bergile-gile bahagian di Jawatan Agama tu banyak. Jemput dah, buat makan sikit sempena nak sambut Ramadan. Kita ni baru nak niat puasa, tapi ya khabar dah menu, ada sate, ada ni. Maksudnya makan-makan meriah dah bulan Sya'ban. Makan banyak-banyak, nanti tak nak makan dah. Ya Allah, memang betul Nabi kata bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh umatku. Allahu Akbar. Kita tengok lagi. Ia juga, Nabi bersabda, ia juga merupakan bulan yang mana amalan diangkat kepada Tuhan pentadbir alam.
Dan saya suka amalan diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban kerana Nabi menjelaskan amalan diangkat di bulan Sya'ban. Dan kita ada namanya nisfu Sya'ban. Nanti ada penjelasan ceramah lain lah pula bab nisfu Sya'ban. Allahu Akbar. Sekarang kita nak pergi kepada senarai kelebihan bulan Sya'ban. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban termasuk dalam mustajab doa. Ni saya nak kena baca laju-laju sebab tinggal 10 minit je lagi. Doa dikabulkan pada 5 malam. Imam Syafi'i berkata, yang bermaksud telah sampai kepada kami bahawa dikatakan, sesungguhnya doa dimakbulkan pada 5 malam. Malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri, malam pertama bulan Rejab dan malam nisfu Sya'ban. Penjelasannya ada dalil-dalilnya. Tapi inilah 5 malam dikatakan malam yang mustajab doa. Pertama malam apa? Malam Jumaat. Jadi malam Jumaat bila? Malam tadilah, ni hari Jumaat. Sebab itu kadang orang Melayu kita buat gurau ni malam Jumaat buat gurau. Buat gurau benda yang dok comel. Dan sebenarnya malam Jumaat malam yang memang diagungkan. Malam antara sebaik-baik malam Jumaat lah. Sebab malam kepada penghulu hari Jumaat. Kemudian malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri. 2 malam ini juga dilalaikan oleh manusia. Sebab itu malam Aidul Fitri, Aidul Adha ni sebenarnya dituntut sangat untuk menjaga qiyamul lail. Tapi malam tu memang kita qiyamul lail sungguh. 2-3 pagi, 4 pagi lagi duduk buat. Ada siap lagi kuih kan. Biseku zaman saya kecil-kecil. Memang gitulah. Subhanallah. Kemudian malam Aidil, malam bulan Rejab dan malam nisfu Sya'ban. Semuanya Allah akan ampunkan dosa kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan ataupun putus silaturahim. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahin." Yang bermaksud Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali orang yang membuat perbuatan yang syirik. Yang kedua, orang yang membenci, bermusuh ataupun orang yang memutuskan silaturahim. Jadi berhati-hati. Takut kita tergolong dengan 2 golongan ni. Kita memanglah sembah Allah, solat, tutup aurat, tapi bimbang ada buat perbuatan syirik. Hari ni ibu-ibu ramai sebenarnya orang buat perbuatan syirik, tapi dia tak sedar, dia tak tahu perbuatan itu adalah syirik. Contoh sekarang ni, maksudnya perbuatan itu boleh membatalkan akidahnya. Kan ada filem yang tengah viral ni. Dia panggil apa tajuk tu? Mentega Terbang. Ada unsur-unsur yang boleh menggugat akidah, boleh membatalkan syahadah kalau pelakonnya adalah muslim dan mengucapkan kalimah-kalimah tersebut. Sampai ada yang kata kena lafaz syahadah balik dengan tasdik biqalbi dan sebagainya. Wallahu alam, semua tu masih dalam perbincangan alim ulama. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya pernahlah pergi 10 minit lagi ya. Saya pernah pergi ke satu universiti. Universiti ni kalau saya sebut terkenal lah di Malaysia. Universiti ni besar lah, universiti utama di Malaysia. Lepas saya habis ceramah, fellow ni bagi tahu ustazah, asrama pelajar universiti ni semua selalu berlaku histeria, kena rasuk. Lepas tu bila selalu berlaku, kami buat apa? Kami pergi buat spot check di asrama perempuan ni. Pencara-pencara buat spot check. Bila buat spot check, jumpa banyak sangat mantra-mantra yang diamalkan oleh para pelajar. Banyak jumpa alat, jumpa mantra-mantra ni, pemujaan-pemujaan syaitan dan iblis ni. Lepas tu bila ditanya, ini baca pemujaan ni supaya dapat lulus exam, yang ni baca sebab dia kata ni mak ayah suruh baca bacaan ni supaya pensyarah boleh tunduk dan rasa kesian pensyarah pergi Makkah. Walaupun tak boleh jawab.
Yang ni pula baca untuk naik seri muka, supaya orang lelaki banyak suka. Yang ni pula sekian-sekian. Rupanya ramai baju ni sebab benda-benda macam ni boleh cari ke internet je. Kalau dulu kena cari bomo kalau nak buat benda-benda syirik macam ni. Sekarang tak perlu, dalam internet semua ada mantra-mantra pemujaan kepada jin, syaitan, iblis ni. Jadi kena pesan molek. Sebab apa? Kalaulah ada zuriat, na'udzubillah, bukan keturunan kita lah, yang mati dalam keadaan melakukan syirik, tak sempat bertaubat, maka itu dosa yang tidak akan diampunkan Allah sampai bila-bila. Bahkan ada pelajar ni, dia pakai macam benang, dia pakai gitu kan. Mak suruh pakai supaya sentiasa dipelihara. Mak ayah pun banyak beri ni, sebab sayang sangat ke anak-anak duduk jauh ni. Kita rasa macam zaman sekarang ada lagi ke orang buat benda mengaruh. Pengaruh ini berlaku di peringkat universiti. Anak muda kita nak benda mudah, nak benda cepat, nak suruh orang suka, nak suruh orang tergila-gilakan pada dia. Maka bila ada luang dan terbukti pula berkesan. Betul lah, saya baca ni berkesan lah. Saya hari tu tak jawab sangat pun. Saya pun hembus pada kertas, saya sebut nama pensyarah ni, saya hembus-hembus. Bila kawan tu dengar, dah ada jalan mudah, berapa nak susah. Akhirnya ibu bapa dah didik molek, dah didik comel, tanpa sedar anak terlibat dengan perbuatan yang syirik, pengaruh kawan-kawan akan sebaik. Sebab itu doa ibu bapa tak boleh lepas, walaupun apa anak tu memang juru. Memang juru semayang, kalau balik penuh tutup aurat molek. Sebab saya jumpa macam-macam cerita pelajar-pelajar universiti. Jadi siapa yang melakukan perkara yang syirik dan putus silaturahim, bermusuh-musuh, suka adu domba, suka menyebarkan keburukan, suka orang ni bermusuh-musuh bergaduh, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Sedangkan pada malam nisfu Sya'ban, Allah nak ampunkan semua dosa hamba-hambanya. Allahu Akbar. Hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisf min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru la aktsara min adadi sya'ari ghanami kalbi. Okey, namun ini adalah hadis dhaif, tapi tetap boleh dibacakan sebagai fadail amal. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing. Tak masyhur pun hadis ni, dan kita tak perlu nak kupas, tetapi ada dalam senarai oleh RND bagi ni, masya-Allah, sebenarnya tak perlu dimasukkan lah ni. Tapi boleh saja kalau kita jumpa, dan kita tak boleh tolak 100%, sebab hadis dhaif juga diterima untuk dibaca dan dijadikan pengajian. Kelebihan berpuasa sunat di bulan Sya'ban, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, Rasulullah SAW ada masa berpuasa sehingga kami mengatakan baginda tidak mahu berbuka. Ada masa Rasulullah SAW tidak berpuasa sehingga kami mengatakan baginda tidak mahu berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada Ramadan, melainkan pada bulan Sya'ban. Maksudnya di bulan Sya'ban ni, Nabi ada puasa, Nabi ada tak puasa. Ada waktunya Nabi puasa berturut-turut sampai sahabat Nabi kata, kami tak nampak Nabi nak berbuka. Bukan Nabi bersambung tak makan langsung, sambung-sambung tak. Maksudnya di puasa tu berturut-turut sampai kami tak nampak yang Nabi ni tak nak tinggalkan puasa di bulan Sya'ban. Tapi ada ketikanya kami nampak Nabi tidak berpuasa sampai kami menyangkakan Nabi tidak mahu berpuasa. Maksudnya hari ini Nabi tak puasa, esok tak puasa juga, hari ini tak puasa juga. Tetapi sahabat Nabi berkata, tidak ada bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa sunat melainkan pada bulan Sya'ban. Ramai dah yang puasa beria bulan Rejab hari tu, jadi bulan Sya'ban jadi slow, betul ke tak? Bulan Rejab hari tu orang pun ramai, di media sosial pun puasa Rejab. Tapi bila masuk Sya'ban, slow-slow, kendur-kendur je. Tapi kalau ikutkan Nabi paling banyak berpuasa adalah pada bulan Sya'ban. Jadi antara amalan yang dituntut untuk kita lakukan pada bulan Sya'ban ialah melakukan puasa sunat, solat sunat dan qiyamul lail. Kita teruskan ibadah-ibadah sunat tu. Banyakkan memohon keampunan, memperbanyakkan istighfar, berselawat dan berzikir, saling maaf memaafkan, supaya 15 Sya'ban nanti settle. Hari ni berapa Sya'ban ni? Hari ni 10 Sya'ban, 5 hari lagi kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Ramai orang yang berputus silaturahim tak rasa pun putus silaturahim tu berat.
Sebab dia molek je sihat, nega pun maju je, comel-comel je. Orang lain semua molek belaka. Tapi dak tegar lama dah dengan adik dia. Dak tegar lama dah dengan mak saudara dia. Maksudnya silaturahim ni putus hubungan rahim. Tapi kalau kita baca kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar, bab yang ketiga ke 4, awal lagi list senarai dosa-dosa yang sangat besar, iaitu memutuskan silaturahim. Alasan apa pun lah, walaupun kita kata bukan kita yang nak putus, dia buat putus, dah dia yang start dulu, tunggu dia lah main tegar. Buat apa kita nak tegar dia? Syaratnya mungkinlah kita kata orang tu yang salah, tapi boleh jadi di akhirat kelak tak tahu bila hisab rupanya punca dari kita. Kat dunia kita bolehlah kata waktu salah, waktu ni salah. Kok kita tak tahu, takut kita yang jadi punca orang tu nak marah sangat sampai keluarlah perkataan awak dah molek, sampai kita was hati. Wallahu a'lam. Tetapi Nabi SAW bersabda, Allah berputus kepada mereka yang berputus. Maksudnya Allah putuskan pengampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang memutuskan silaturahim. Dan pernah ketika itu, saya tak ingat sahabat Nabi sama ada Anas bin Malik ke, tapi sahabat Nabi yang terdekat. Masa ni sahabat Nabi ni duduk dalam majlis ilmu selepas kewafatan Nabi. Kemudian sahabat Nabi ni pun berkata, keluarlah sesiapa yang memutuskan silaturahim daripada majlis ini, keluar. Lepas tu ada seorang pemuda keluar. Dia keluar, dia terus pergi minta maaf dengan mak saudara dia. Lepas tu mak saudara kata, tanya, bapa awak tiba-tiba mari ni? Saya tak tahu, tetapi sahabat Nabi, tak ingat nama sahabat Nabi ni. Dalam kitab Al-Kabair ni ada cerita. Suruh keluar. Lalu aku terasa yang aku ada buat tak tegar lama dah, kita ada balah hari tu, minta maaf. Lalu mak saudara kata, tanyakan kepada, wallahualam saya tak ingat sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu ni, pergi tanya kenapa. Lalu sahabat Nabi ni pun beritahu, sesungguhnya tertahan rahmat Allah kerana ada di kalangan ahli majlis ini yang memutuskan silaturahim. Kadang kita tertanya-tanya, bapalah nak masalah degi-degi, contohlah, bapa balas sokmo ngetuk lagi, bapalah patut duk salah ke setan lah. Setan kalau boleh cakap, sedap salah kau orang. Padahal diri sendiri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, asbab boleh tertahan rahmat Allah terhadap kita, terhadap rumah kita. Boleh jadi ada ahli keluarga yang putus silaturahim. Takut kita isteri jadi sebab putus silaturahim suami dengan anak-anak. Kita tak suka ipar tu sekian-sekian, kita pun duduklah tambah-tambah perisa sampai suami pun tak suka juga. Ke adik dia ke kakak. Kalau kita tahu suami ada masalah silaturahim dengan adik-beradik dia, kita jadi pendamai. Memang akan ada ujian dalam rumah tangga. Keluarga paling susah ujian silaturahim. Memang macam-macam. Tapi sebelum 15 Syakban ni, biarlah kita mula. Orang tu tak nak terima, buat perangai juga, masang juga, buat tak tahu juga, tu hal dia. Kita dah settle. Kita dah usaha sekeras hati nak hubung silaturahim, dia tetap tutup, tak apa. Allah pandang usaha. InsyaAllah kita akan termasuk golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dah habis dah, walaupun banyak lagi sebenarnya nak kena habis dah. Sebab 5.30 kapal terbang, saya gerak sekarang pukul sampai 4.30. Lepas tu boarding, takut kapal terbang tak tunggu kita. Walaupun sokmo kok kapal terbang lambat, kadang suami kata biarlah kapal terbang tunggu kita, sokmo kita tunggu dia. Jadi Masya Allah gitu gini. Alhamdulillah, minta maaf tak banyak mana pun berkongsi ilmu, tapi mudah-mudahan tetap memberi manfaat. Mungkin boleh bawa balik hari ni zikir rahmat yang kita share tadi jadi amalan. Kemudian nak tambah juga saja lagi, sebab amalan ni kita tahu, tapi kadang tak istiqamah. Lepas setiap kali lepas solat fardu, janganlah tinggal zikir tu. Sebab kadang kita ni mula-mula beramal, lama-lama ada waktu tak beramal, tak paksa diri. Sebab kita semua nak pengampunan Allah. Antara amalan yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, barang siapa setiap kali lepas solat fardu, lalu dia baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sebanyak semuanya jadi 99 kali, dan disudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaedahnya begitu. Baca 33 kali, satu kali la ilaha illallah sampai habis. Wahdahu la syarikalah. Mencukupkan sebanyak satu kali Nabi kata, maka akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Jadi bulan ni bulan pengampunan juga ni. Jadi kita ngantuk ke penat, janganlah tinggal amalan tu, usahalah juga. Kalau lepas mayang tak boleh baca, time masuk kereta baru boleh baca pun dah apa, selang sikit sebab kita gaduh nak pergi lain contohnya. Subhanallah, alhamdulillah, mohon maaf salah dan silap, terima kasih. Kita nak lancarkan dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iaitu tabung derma. Untuk tabung derma ini adalah untuk dana kebajikan bagi kumpulan wadah ni, dan akan disalurkan kepada mangsa gempa bumi di Turki dan di Syria. Bila sampai kabar kepada kita ada orang nak minta sumbangan ni, kita sepatutnya kena dok sabar. Maksudnya suka ni ada peluang nak beri infak. Bukan doa, janganlah siapa tabung tu kat aku. Maksudnya kena ada perasaan tu. Kalau ada perasaan kedekut sikit tu, kita kena istighfar. Lepas tu jangan lupa memberi infak sedekah kepada rumah Allah yang kita demari ni. Ini adalah namanya Masjid Jami' Kampung Bangkul Donas Mane, Kuala Terengganu. Sebab Nabi bersabda, sedekatun junah, sedekah ini adalah perisai daripada api neraka. Sedekatun burhanun, sedekah adalah saksi ataupun bukti, dan masjid ni akan jadi saksi di masyarakat kelak. Jadi sebagai bukti kita cintakan Allah, jangan lupa tinggalkan infak di jalan Allah, di rumah Allah ini. Jadi lancarkan tu macam mana? Dah ada diedarkan lah. Gitu. Jadi nak gerak payah, biar je lah beg tu gerak dah. Dilancarkan, biar je beg tu gerak-gerak. Sebab kadang nak sekali dengan orang gerak, payah sikit, biar je beg tu gerak. Mungkin mudah sikit. Sebab ada orang dia malu nak masuk depan orang. Sebab dia nak beri 200, dia malu. Ada orang yang nak beri cicing dia malu depan orang. Ada orang nak beri gelang. Contohlah dia. Jadi mudah-mudahan sedekah yang diberikan, Allah ampunkan dosa, Allah lipat gandakan rezeki. Allah akan berikan ganti berganda-ganda di dunia dan di akhirat. Berilah satu jumlah infak yang kita sayang, bukan nilai yang kita tak sayang. Kalau RM1 hilang, kita pun tak cari, kita pun tak pandang RM1. Janganlah kita beri nilai yang kita sendiri tak pandang. Tapi kita kata ikhlas, kita kata yang penting ikhlas. Kita bimbang kita memberi sedekah bukan sebab kita cintakan Allah, tapi kita beri dalam keadaan kita cintakan duit tu. Jadi subhanallah, berilah satu nilai yang membuatkan kita menambah-nambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya terima kasih yang hadir di FB, di TikTok, campur dua lebih kurang dalam 2,000. Terima kasih pada semua. Boleh tutup dah. Mohon maaf salah dan silap. Minta maaf tak ada nak santuni, tak ada nak jumpa. Kita makan pun semua dah. Memang kira nazak dah lah ni.